والمنهج على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, saimin, saimat yang saya hormati dan saya kasihi, pertama sekali kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan dipatutnya kita diberi peluang untuk bersama-sama berada di dalam satu majlis ilmu walaupun sedikit, walaupun sebentar, kerana ianya mendapat rahmat dan lindungan para tentera dan malaikat Allah SWT, di mana dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita memberi sedikit ruang untuk diri kita bermuhasabah, memberi peluang kepada diri kita untuk berada dalam majlis yang berkat, insya-Allah, untuk berkongsi sedikit maklumat untuk tatapan rohani, bukan lagi mata sebenarnya, untuk tatapan rohani, untuk kita sama-sama berusaha menuju dan menjadi seorang hamba yang Allah kasihi dan mendapat redha di dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya tidak juga berniat untuk bercakap panjang, mungkin dalam 15 minit sahaja kot dalam sesi tazkirah pada hari ini. Dan kalau ditanya tajuk pun, saya pun tak tahu nak bagi tajuk apa sebenarnya. Nak dia bagi? Nak tunggu turun wahyu. Okey, sebenarnya ada beberapa hadis yang kita boleh ambil iktibar sebenarnya, berkaitan dengan puasa dan ibadat kita, menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ni. Yang pertamanya hadis yang biasa kita dengar, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, dengan keadaan dia beriman. Kalau sebut konsep iman ni dia luas, bukan sekadar percaya bahawa puasa itu kerana Allah Ta'ala, tapi puasa itu juga sebagai satu sekolah ataupun pusat tarbiyah untuk setiap Muslim menilai dan mendidik jasmani dan rohaninya menjadi seorang hamba yang baik. Imanan wa ihtisaban. Dalam hadis yang lain juga, dalam Sahih Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tidak baik, qaul az-zur ni terjemahan dia ataupun takrifan dia ataupun mafhum dia luas. Qaul az-zur ni makna dia kata-kata yang tidak baik, walaupun perkataan itu dilihat baik, tapi kalau ia mendatangkan satu impact yang tidak baik pun tidak boleh juga. Faman lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tidak baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minum dia. Maksud dekat sini, maksudnya kalau dia masih lagi berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik, bercakap dengan cakapan yang tidak baik, maka sesungguhnya Allah SWT tidak langsung berhajat untuk dia tinggalkan makanan dan minum dia. Dengan kata lain, yang kita faham bahawa pahala puasa itu mungkin tak dapat 100%. Ini takrifan tafsir para ulama. Kita tak kata tak dapat langsung, tapi bila Allah kata, kalau kita datang tolong orang, lepas tu kita sebut contohnya, dia kata kalau macam ni tak payah tolong, kita rasa macam mana? Kita tolong orang, lepas tu kita ungkit, lepas tu dia kata kat kita, kalau macam ni tak payah tolong pun tak apa. Kita rasa macam mana? Kita rasa langsung luluh daripada mula yang kita buat tadi sampai habis. Betul tak? So
So macam ni juga dalam hadis ni, wa man lam yada' qawla zur fa inna Allah fa inna falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau kita masih lagi tidak meninggalkan kata-kata yang tidak baik, wal amala bihi, dalam riwayat lain dia ada tambah satu lagi wal amala bihi, dan maknanya tidak meninggalkan kata-kata yang tidak baik dan masih lagi membuat perkara yang tidak baik itu dari segi perkataan, maka Allah SWT tidak berhajat. Sebab Allah SWT ini dia bagi kita pahala, dia suruh kita buat sebagainya bukan untuk dirinya yang maha besar. Dan kalau satu dunia ni pun tak ada seorang pun beriman dengan Allah SWT, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak terkesan dengan tidak berimannya hamba-Nya kepada Allah SWT. Kalau bertambahnya orang masuk Islam, bertambah salihnya manusia dalam bulan puasa, setiap hari manusia bertambah iman dan takwanya, Allah juga tidak terkesan dengan iman dan takwa hamba-Nya. Itu menunjukkan betapa hebat dan agungnya Allah SWT. Kita kalau kita jadi pemimpin, kalau seorang tak angkat tangan untuk sokong kita pun, mungkin kita rasa macam mana? Siapa sokong saya? Mungkin 3 orang angkat tangan. Okey. Tiba-tiba ada 50 orang, 30 orang angkat tangan, 20 orang dia tengok tak 20 orang. Siapa tak sokong? Itu manusia, itu sifat manusia. Dia akan bagi kesan. Tapi Allah Ta'ala tak akan bagi kesan. Berapa ramai orang mencaci agama Allah, tidak beriman dengan Allah Ta'ala, keluar daripada Islam, murtad dan sebagainya, membuat maksiat. Sesungguhnya Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah Ta'ala tidak akan tercejas walaupun sedikit pun. Itu sebab kalau sekadar kita puasa cara kita, puasa cara kita ni macam-macam lah. Puasa tapi tak sembahyang, puasa makan banyak, puasa tak tutup aurat contohnya. Sambil-sambil puasa pun ada juga yang nak merokok contohnya. Walaupun ada yang kata makruh saja, yang tak batal puasa, asap saja, macam-macam cerita lah. Tapi adakah itu baik untuk kita dalam proses tarbiyah? Contohnya. Jadi sesungguhnya kalau kita buat puasa cara kita, dalam satu riwayat yang macam ni, saya ambil satu perkara, maksudnya berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik, sesungguhnya Allah tidak berhajat langsung untuk kita tinggalkan makanan kita. Dan maksudnya Allah tak berhajat langsung kalau kita nak lapar ke, nak dahaga ke, Allah tak berhajat kalau kita masih lagi berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik ni bukan kata lembu tu, tak baik. Kadang-kadang kita kata pandai, orang tegas hati juga. Sebab itu nasinya lain. Walaupun kata-kata dan perkataan itu baik, tapi impactnya tidak baik, pun boleh dikategorikan sebagai kata-kata yang tidak baik juga. Sindiran contohnya, bersihnya rumah contohnya. Sedangkan kita nak kata mungkin kawan tu kita tak tahu penat atau tidak penat. So hadis wa man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu ni letaklah dekat dinding milik kita, letaklah selalu dalam minda kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab ulama di sana ada menulis satu kitab Afatul Lisan, bahaya-bahaya lidah. Dalam satu hadis yang saya tak pasti sahih tak sahih, tapi dia ada syawahid dan mutaba'ah dia. Dia cakap bahawa ini bukan kata hadis, ini kata ulama mengatakan bahawa ada 2 benda lembut di sisi manusia ni terlalu bahaya. Ini bukan nak cakap kotor dan sebagainya, tapi ini benda betul. Yang pertama sekali lidah, memang kena jaga. Yang kedua adalah kemaluan. Masing-masing faham, yang saya tak perlu sebut yang tu. Sebab topik kita sekarang ni tentang lidah. Kalau pandai jaga lidah, insya-Allah tambah-tambah dalam bulan puasa. Itu hadis ni ulama banyak bahas tentang di mana letaknya ataupun mafhum qaul az-zur itu sendiri. Kata-kata yang tidak manfaat juga termasuk dalam tafsiran qaul az-zur. Cakap saja suka sembang tak suara. Sembang, jumpa sembang je. Itu sebab terapan kita di zaman moden ni, kita nakkan orang banyak-banyak cakap. Kita terlalu mendedahkan pelajar-pelajar mungkin dalam bentuk banyak bercakap tanpa kita menekankan kepada perkara isi percakapan itu sendiri. Sedangkan ulama-ulama dulu ditarbiyah supaya tidak banyak bercakap, tapi bercakap bila perlu. Contohnya bila disoal, contohnya bila melihat kemungkaran, contohnya ketika nak bagi nasihat, contohnya ketika sebagai menjalankan tanggungjawab sebagai pensyarah,
contohnya mengajar dan sebagainya. Tapi sifat manusia sekarang dalam acuan yang agak moden ni kelihatan diminta untuk pandai bercakap tanpa menilai kepada apa yang kita cakap. Sebab dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita ni bila kita tengok orang senyap, kita jadi dia ni tinggal 2 hari lagi kot. Kalau orang tu asalnya banyak cakap, tiba-tiba dia kurang cakap, kita rasa pelik. Sebenarnya kurang bercakap ni bagus sebenarnya. Memang bagus lah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kata-kata yang baik ataupun diam. Kalau tak ada apa nak sebut, tak payah cakap. Daripada kita selalu cakap tanpa kebarangkali yang salah berada dalam cakapan kita. Itu sebab kadang-kadang kita kata, saya tak niat pun nak cakap apa-apa, sebab kita tidak dilatih untuk berjaga-jaga dalam kata-kata. Kita tidak dilatih untuk berjaga-jaga dalam berkata-kata. Jadi bila apa-apa saja kita nak sebut, kita akan sebut. Walaupun kita kata tak berniat pun, tapi di sana ada hati-hati yang terluka, ada impak yang tidak baik dari segi percakapan-percakapan yang kita hamburkan tiap-tiap hari. Jadi tidak ada jadi masalahnya kalau kita melatih diri kita untuk banyak diam, terutama dalam bulan puasa ni, daripada kita banyak cakap. Latih diri kita untuk banyak membaca dan mendapatkan maklumat supaya bila kita bercakap ada asas dan sumbernya. Berkaitan dengan ibadat puasa juga, dalam Sahih Muslim dan Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah, hadis kursi yang masyhur biasa kita dengar. Saya ingin bawa benda ni sebab akhir ni ada satu tafsiran baru yang datang daripada kumpulan yang sesat, mengubah cara bacaan hadis ni kepada bacaan lain, dan maknanya bawa makna yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk pada takrifan ataupun makna ataupun iktibar daripada hadis tu, suka nak sebut dalam internet, dalam YouTube, dalam FB, dan ada juga hadis ini ditafsir ataupun dibincangkan dalam bentuk yang salah. Saya minta maaf cakap, sekarang ni di Malaysia gerakan Syiah terlalu berleluasa. Gerakan Syiah terlalu berleluasa. Yang terakhir sekali adalah pembukaan hauzah baru di Kelang. Dan jangan pelik kalau saya kata, jangan anggap saya lain, sebab yang buka tu ketuanya adalah senior saya di sekolah, bekas pelajar UIA. Cara semayang pun Allahu Akbar, lepas angkat daku itu dia akan macam tu. Kalau laju sikit mungkin boleh terbang. Dia adalah 3 kali 4 kali, lepas tu tangan kat bawah, dia panggil asal-jim, dia tak panggil al-qab. Jadi itu mengucap dah jadi 4 kalimah syahadah, bukan 2 kalimah syahadah saja. Jadi mereka-mereka ini, gerakan-gerakan Syiah ni terlalu kuat di Malaysia. Sebenarnya kalau kita tengok, dia sinkronis dengan kebangkitan-kebangkitan ataupun wahara yang berlaku di negara-negara Arab, yang mungkin kita kategori sebagai banyak teori sebenarnya yang berlaku di Mesir, Syria dan sebagainya, ada pengaruh Syiah dan sebagainya. Sebenarnya bila Syiah di luar sana hebat gerakan mereka tu, di Malaysia tu juga dia memberi kesan. Jadi di Malaysia tak ada masalah bagi mereka untuk terus berada di jalan pun sebenarnya, mengangkat bendera Yang Hussein dan sebagainya. Jadi akhirnya bila masuk di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ada isu lain yang dibincangkan dalam internet dan sebagainya. Bila masuk bulan Ramadan, ada satu hadis yang masuk, hadis ini. Dia kata cara bacaan yang salah sebenarnya kita selalu baca wa ana ajzi bihi. Dia kata sebenarnya bacaannya adalah wa ana ujza bihi. Maknanya dekat sini orang-orang Syiah, golongan Syiah mengatakan bahawa setiap amal anak Adam itu adalah untuk dia, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, Allah kata, hadis kursi, dan aku yang memberi ganjaran kepada puasanya itu. Ini terjemahan biasa dan betul dan tepat mengikut syarah-syarah kitab hadis.
Tetapi mereka kata bahawa bacaan itu salah, perlu ditukar kepada wa ana ujza bihi. Maknanya di sini adalah untuk mengatakan bahawa puasa itu adalah untuk Allah dan Allah itu sebagai ganjaran terhadap puasa. Boleh faham tak? Boleh faham tak faham? Saya ulang balik Dalam hadis terjemahan yang betul adalah wa ana ajzi bihi. Maksudnya akulah yang hanya layak untuk memberi ganjaran kepada puasa itu. Tapi orang Syiah baru masuk satu tafsir yang baru bahawa mengatakan bahawa pahala untuk orang yang puasa itu adalah Allah. Wa ana ujza bihi, ini dari segi sirah majhul. Hada yahdi min Syiah. هذا تفسير غلط. أنا أنبههم على هذا لأن في ماليزيا الآن انتشر الشيعة بشكل يعني مخيف يعني. دكتور كمال. Jadi sebenarnya satu cara yang agak sesuai dengan masyarakat Melayu yang suka keganjilan. Sebenarnya orang Melayu suka benda-benda ganjil, benda-benda pelik. Benda yang hebat, nampak hebat tu dia suka. Balik baru ni pun nampak hadis wa man tawadda'a wa nadhara ilaihi fahadzahu Allah ma ta'allaq bi khatman nubuwah. Khatam Nabi yang belakang antara dua belikat Nabi tu, yang dikatakan ada satu riwayat mengatakan sebesar telah burung, pati ada yang bentuk daging dan sebagainya. Ini disimpan oleh orang Melayu. Sebab ada di sana ada hadis, saya cari hadis tu tak jumpa. Di sana ada satu hadis yang mengatakan bahawa siapa yang ambil sembahyang dan tengok khatam nubuwah di sebelah pagi, dia akan dipelihara oleh Allah Ta'ala sampai petang. Saya kata tak payah sembahyang. Tengok khatam nubuwah tak payah sembahyang. Habis tu yang tengok khatam nubuwah yang masa di Nabi ataupun yang ditulis di kertas dan sebagainya. Ini biasa menjadi amalan orang Melayu untuk letak. Sama juga macam ayat Siti Dina. Baca pun tak, hafal pun tak, faham pun tak, letak dekat kedai. Dari 1,000 dinar jadi 1 dinar pun belum tentu. Ini keganjilan ataupun kepelikan itu orang Melayu dia suka. Bukan orang Melayu lah sebenarnya, manusia dia suka benda-benda yang nampak hebat. Jadi orang Syiah masuk dengan hadis ni dengan tafsir yang lain, mengatakan bahawa puasa itu ganjarannya adalah Allah. Lagi-lagi kita suka. Kalau setakat ganjaran syurga bukan boleh bagi benda lain. Kalau ikut yang kita faham lah. Tapi Allah bila dapat Allah bagi boleh bagi macam-macam. Itu sebab bila tafsiran itu masuk, saya terus cek hadis dan sebagainya, cari memang tak jumpa dan sebagainya. Memang hadis-hadis golongan Syiah ni dah datang banyak daripada kitab Al-Kafi, Usulul Kafi. Dan banyak kitab-kitab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Syiah ni datang daripada Kashful Khafa, lepas tu Al-Mawdu'az. Kashful Khafa Muzidi. Dia orang mengambil hadis-hadis yang daripada kitab-kitab hadis yang ulama Sunni himpunkan hadis-hadis yang bermasalah, dan dia orang ambil sebagai dalil. Ini isu yang berlaku. Jadi di sini saya nak sebut tentang hadis ni, nak ceritanya bahawa besarnya pahala orang yang puasa itu, bahawa ganjaran puasa itu tidak ada kiraan yang macam biasa. Dalam hadis Sahih Muslim, sebelum sirah hadis Qudsi ni dah disebut, saya terjemah ya, semua amal anak Adam, semua amal hamba Allah SWT ini diganda-gandakan dengan 10 kali ganda sehingga 900 kali ganda, ila 900 adhaf. Ada fi hadis Muslim. Kemudian baru datang hadis yang potongan hadis yang saya baca tadi. 900 nara itu fi Sahih Muslim. Quran 900, tapi dalam hadis 900 saya tengok dalam hadis Muslim tadi. Jadi setiap amalan ibadat Ibn Adam ini boleh dikira macam tu, tapi puasa tak boleh. Puasa Allah sahaja yang boleh gandakan. Maksudnya gandaan pahala terhadap orang yang puasa ni tak siapa boleh cakap. Tak ada siapa boleh cakap. Tafsiran yang terlalu banyak. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dia menyebut sehingga 10 tafsiran terhadap wa ana ajzi bihi tu. Maka aku yang layak untuk mengganjarkan itu ada lebih kurang 10 tafsiran. Saya bawa 1-2 tafsiran. Satunya menggambarkan bahawa keagungan dan kebesaran puasa itu sendiri. Contohnya masjid semuanya Baitullah, betul tak? Masjid semuanya Baitullah. Tapi kenapa dekat Mekah itu dipanggil khusus Baitullah? Sebab menggambarkan keagungan Baitullah itu sendiri. Tapi bila kita kata masjid kat Malaysia ni Baitullah, betul juga, tak salahnya. Itu satu.
Yang kedua, nak menunjukkan bahawa kalau kita kata telefon ni aku punya lah, walaupun dia bukan dia punya, menunjukkan bahawa dia suka benda tu. Mungkin kita dalam bentuk perli dan sebagainya. Kalau kita kata aku punya ni, maksudnya dia suka benda tu. Maksudnya kalau Allah kata as-saum li, maksudnya puasa tu untuk aku, bagi aku, maksudnya Allah nak cerita kat sini bahawa puasa tu antara amalan yang paling Allah suka. Yang ketiga, bahawa ini pendapat ulama dalam Ibn Hajar boleh rujuk. Dia mengatakan bahawa pahala puasa sahaja yang tidak akan disentuh apabila manusia, hamba Allah, bila dihitung, dihisap nanti, kita datang di hadapan Allah Ta'ala dengan berlori-lori mungkin pahala kita, tapi dalam waktu yang sama kita kutuk orang, buat saling kepada orang sebagainya, pahala-pahala kita ni akan diambil, diletakkan kepada orang yang dizalimi. Sampai ketika dah muflis dah kita dengan pahala-pahala kita, diambil dosa orang yang dizalimi itu, letak kat kita sampai kita jadi muflis. Walaupun insolvensi dah tak ada dalam masa tu. Tapi pahala puasa sahaja yang tidak akan disentuh. Ini kata-kata ulama nak menghuraikan apa makna dia wa ana ajzi bihi tu. Sebab hadis ni kalau nak cerita mungkin 1 jam 2 jam, sebab dia banyak tafsiran, sampai 10 tafsir Ibn Hajar bawa dalam Fathul Bari. Satunya ambil iktibar kepada beberapa hadis yang saya beritahu tadi. Yang keduanya ambil iktibar juga kepada ajaran-ajaran penyebaran ajaran Syiah yang terlalu drastik berlaku di Malaysia. Ni bukan sebenarnya di Malaysia, di negara seluruhnya, negara dunia seluruhnya. Tapi dekat Malaysia ni banyak. Penang, Kedah, dekat Selangor ni, Gombak memang banyak. Batu Cave memang banyak. Sekarang ni dekat Kelang dia baru buka hauzah baru dengan cara sembahyang berlainan, mengucap syahadah yang berlainan, qamat dan azan yang berlainan. Dulu Imam Ali saja dah masuk dalam azan dia. Dekat apa? Di Iran. Sekarang ni dah tambah wa innal mahdi wa asyhadu annal mahdi. Tambah satu lagi Imam Hasan Ali. أشهد أن علي ولي الله كمان في مهدي. Ma fi Mahdi. Hada Syiah Malizi. علي ومهدي كمان. Naam, hada Syiah Malizi. Ada kasat yang antara di YouTube. أذان مخصوص ولا إيه؟ Fatahu markaz jadid. Naam. Mubtadi'in wa baik. Okey, jadi ini penekanan-penekanan yang berkaitan dengan puasa dan apa yang kita boleh buat. Dan waktu yang sama kita kena berhati-hati dengan gerakan-gerakan Syiah yang pada saya dan semua orang faham benda itu bahaya sebenarnya. Dengan harapan Allah melihara kita dan akidah kita dalam bulan puasa dan seterusnya sehingga hari kiamat nanti, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang jahat itu di atas kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.